Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada kuliah pagi ini 13 Februari 2021 bersamaan dengan 1 Rejab 1442, alhamdulillah kita akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan huraian ringkas hadis 40, dan pada pagi ini kita akan mengulas hadis yang ke-27. Dan juga kita akan buat sedikit peringatan berkenaan dengan bulan Rejab. Dan kita akan sentuh isu semasa berkenaan dengan isu yang melanda pelajar-pelajar di IPT yang hangat ketika ini, iaitu sugar daddy. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua pada pagi ini? Apa khabar juga COVID-19 pada hari ini? Alhamdulillah semalam kita dilaporkan kes yang sembuh ada 3,505 kes. Menjadikan jumlah kes sembuh dalam negara kita ada 205,774 kes. Manakala kes positif pula lebih kurang daripada kes sembuh, iaitu sebanyak 3,318 kes. Dan menjadikan keseluruhan mangsa COVID-19 di negara kita ini setakat ini 258,306 kes. Dan juga kita ucapkan takziah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada keluarga mangsa yang kehilangan ahli keluarga. Dilaporkan ada 17 kes semalam meninggal pada hari Jumaat, dan jumlah kematian setakat ini adalah 953 kes. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa yang patut kita lakukan ialah kerana kes masih tinggi dan berada di sekitar kita, maka kita perlulah mengambil tindakan mengawal diri sendiri demi kemaslahatan, keselamatan diri kita, keluarga dan juga negara kita. Jika tiada keperluan untuk keluar, baiklah kita duduk di rumah. Dan bagi murid dan guru, belajarlah daripada rumah dan mengajarlah, buatlah persiapan supaya cara pembelajaran itu menjadi lebih menggembirakan, kreativiti dan inovasi di situ. Pihak KKM sentiasa mengingatkan kita supaya sentiasa patuh nasihat. Jangan leka, jangan alpa kerana kita masih belum menang. Amalkan 3W, elakkan 3S, 3C. Crowded places, confined spaces, dan closer conversation. Sempit, sembang dan sesak. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, amalkan 3W itu ialah wash, wear dan warn. Wash tu kira berwuduk lah. Wear pakai mask, dan juga warn ni jangan mendekati. Patuhlah ini sebagai SOP, norma baru. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, peringatan. Yang pertama, hari ini kita nak baca hadis yang ke-27 insya-Allah. Yang ke-7 ini berkaitan dengan tajuknya kebajikan dan dosa. Kebajikan dan dosa. Hadisnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Rawahu Muslim.
Hadis yang kedua, wa an Wabisata bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am faqala istafti qalbak al-birru مطمئنت إليه النفس البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإذا أفتاك الناس وأفتوك وإن أفتاك الناس وأفتوك. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apa maksud hadis ini? Hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Musnad Darimi. Apa maksud hadis ini? Daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu ialah keelokan budi pekerti. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu apa yang bergetar dalam dirimu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dan engkau benci orang lain mengetahuinya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua daripada Wabisah bin Ma'bad. An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu, kata Wabisah, aku telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, engkau datang mahu bertanya tentang kebajikan ke? Aku menjawab, ya wahai Rasulullah. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, mintalah fatwa dari hatimu. Istafti qalbak. Tanyalah hatimu. Mintalah fatwa daripada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa atma'anna ilaihi al-qalbu. Kebajikan itu ialah suatu perkara yang diri dan hati merasa tenang tenteram terhadapnya. Dan dosa itu pula ialah perkara yang bergetar dalam dirimu dan teragak-agak di hati. Sekalipun ada orang yang memberikan fatwa kepada kamu dan mereka memberikan fatwa kepada kamu. Wa in aftaka an-nasu wa aftuka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Darimi dengan sanad yang baik, hasanun isnadun hasan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apa pengajaran daripada hadis ini? Apa kepentingan hadis ini? Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami telah berkata, hadis ini di antara Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim ni ucapannya pendek, ringkas tapi maknanya luas. Jawami'ul Kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimah yang ringkas tapi mengandungi pengertian yang padat. Bahkan di antara Jawami'ul Kalim yang paling ringkas kerana kebajikan adalah kalimah yang merangkumi kesemua perbuatan baik dan segala yang ma'ruf. Manakala dosa pula ialah kalimah yang merangkumi kesemua perbuatan yang jahat dan buruk, sama ada yang besar ataupun yang kecil. Oleh kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membandingkan di antara keduanya dan menjadikan kedua-duanya sebagai dua perkara yang bertentangan. Al-birru wal ithmu. Al-birru apa maksudnya tuan-tuan? Apa maksud kalimah al-birru? Al-birru ni kebajikan. Laisal birra, kebajikan.
ialah kalimah yang merangkumi kebaikan dan semua perbuatan yang diredai. Husnul khuluq, husnul khuluq ialah akhlak yang baik. Husnul tu baik, khuluq tu akhlak. Berakhlak dengan akhlak yang mulia, beradab dengan adab-adab yang Allah Ta'ala syariatkan untuk kita. Iaitu kita amar ma'ruf nahi munkar. Kita ikut surahan dan kita jauhi larangan. Wal ithmu, al ithmu ni dosa. Dosa ni semua jadi dosa. Dosa besar, dosa kecil, dia akan datang pada hati. Mahaka fi nafsika. Dia akan menimbulkan perasaan rasa serba salah dalam jiwa. Perasaan ragu-ragu, jiwa dihantui dengan perasaan serba salah, gelisah, rasa nak larikan diri, dan dada rasa tidak lapang, dada rasa sempit, dan hati rasa tidak tenang. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apakah pengajaran daripada hadis ini? Secara ringkasnya, kebajikan ini ataupun kebaikan ini ialah perkara yang hati seseorang itu rasa tenang. Hati orang mukmin akan rasa baik. Tidak ada. Manakala kejahatan ataupun dosa pula ialah apabila hati seorang mukmin rasa keluh kesah, rasa gementar, rasa takut kalau diketahui oleh orang lain. Jadi seorang mukmin ni dengan firasat hatinya dia boleh menduga perkara itu baik ataupun buruk. Walaupun pada pandangan orang lain dia lebih berhak untuk membuat pendiriannya sendiri. Walau apa pun pandangan orang lain kepada dia. Boleh kata, tak apalah, ramai orang buat. Tapi, dia lebih berhak untuk buat pendirian. Berdasarkan imannya, tepuk dada, tanya iman. Dan juga akalnya dengan firasatnya. Namun, perasaan dan firasat ni, kadang-kadang, dia ni tak ikut syariat. Dia tidak boleh bertukar menjadi syariat. Bila kita kata firasat saya, dia tak boleh memaksa orang lain untuk ikut. Firasat ni tidak boleh bertukar menjadi hukum syarak. Ataupun jadi fatwa. Pandangan kita sendiri jadi fatwa supaya orang lain ikut. Tak boleh. Untuk kita memastikan orang lain mengikutinya. Tak boleh. Tapi ia hanya boleh digunakan untuk diri sendiri. Keyakinan kita, keimanan kita, keilmuan kita boleh guna untuk diri sendiri. Kebaikan dan kebajikan yang diberikan itu adalah kelonggaran untuk diri kita sendiri, untuk minta fatwa dengan hati kita. Bentuk macam mana? Kebajikan yang masih ada dalam kesamaran, yang kita tak tahu. Tapi kalau yang memang sudah ada nas yang jelas, maka tidak boleh tanya fatwa hati kita lah. Ia mesti dianggap kebaikan bila sudah ada nas yang jelas. Walaupun hati kita berat nak menerimanya. Hukum apa? Hukum yang jelas. Hukum aurat ke, hukum haram ke, hukum menyebarkan hadis palsu ke, ataupun hukum zina, sugar daddy dan sebagainya. Kita nak sentuh sikit pada hari ini. Begitu juga keburukannya sudah ada nas yang jelas. Ia tidak boleh dipertikaikan atau ditakwil. Tak boleh kita nak ikut berdasarkan perasaan dan firasat hati kita. Perasaan hati ini hanya boleh dipakai bila tidak ada nas. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, banyaklah huraian berkenaan dengan akhlak yang baik, menghormati manusia, meletakkan manusia di manzilah, di kedudukan, di martabat mereka yang sesuai. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, antara perkara-perkara baik ini kita mengingatkan manusia. Mengingatkan manusia supaya berbuat baik. Hari ini ramai orang peringatkan tentang bulan Rejab. Ingat tentang kelebihan bulan Rejab dan sebagainya. Ada yang sebar melalui SMS, daripada email, WhatsApp dan sebagainya. Berkaitan dengan catatan amal akan ditukar pada 1 Rejab. Macam-macam lah. Siapa yang
Ingatkan orang lain. Sebenarnya, ingatkan orang lain tu untuk setiap bulan. Bukan bulan Rajab saja. Nabi SAW bila masuk awal bulan, Nabi akan berdoa. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Wassalamat wal islam. Ya Allah, jadikanlah bulan ini, anak bulan ini. Bulan yang baik yang memberikan keamanan dan kesejahteraan. Keimanan dan keislaman. Tapi, ada yang tambah lagi. Kena puasa. Ada solat khas sempena bulan Rajab dan sebagainya. Siapa yang nak berpuasa, itu adalah taqarruban ilallah. Tapi untuk menjanjikan dengan pahala sekian-sekian ini bukan tanggungjawab kita untuk mereka hadis palsu. Ada satu riwayat daripada Uthman bin Hakim Al-Ansari. Beliau berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, aku bertanya pada Sa'id bin Jubair tentang puasa dalam bulan Rajab. Kerana ketika itu mereka berada dalam bulan Rajab. Sa'id bin Jubair ini seorang sahabat. Dia pun menjawab, aku pernah mendengar Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Rajab. Sehingga kami berkata beliau tidak berbuka. Maksudnya mungkin full lah puasa. Dan baginda berbuka. Sehingga kami berkata baginda tidak berpuasa. Maksudnya Nabi tak puasa langsung dalam bulan itu. Kalau kita tengok syarah kepada hadis ini, syarah Sahih Muslim ni, Imam Nawawi menghuraikan bahawa puasa di atas ini merujuk pada puasa bulan-bulan haram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Maka di sini kita perlu jelas di manakah yang tak bolehnya dan di manakah yang sunnahnya. Di manakah yang bid'ahnya, di manakah yang sunnahnya. Sebagaimana pendapat majoriti para ulama yang menggalakkan puasa Rajab. Sebaiknya berpuasalah kerana ia sunnah. Kerana bulan Rajab ni termasuk bulan-bulan haram berdasarkan hadislah. Maka kita digalakkan berpuasa dan kita digalakkan untuk perbanyakkan amalan soleh yang lain yang memang sudah sedia ada dalam sunnah, disebut dalam sunnah. Tapi dia boleh menjadi bid'ah. Bila? Apabila landasan atau asas amalan itu kita berdasarkan hadis-hadis yang tidak sahih. Di mana ada yang menyebut hadis yang khusus. Hadis yang khusus untuk berpuasa. Puasa yang khusus untuk hari-hari tertentu dalam bulan Rajab. Puasa hari pertama, puasa hari kedua, puasa hari ketiga. Ganjarannya sekian-sekian, ganjarannya sekian-sekian. Begitu juga ada fadilat-fadilat tertentu. Atau ada ibadah-ibadah tertentu yang dikhususkan pada malam ataupun siang bulan Rajab tanpa dalil yang sahih. Jadi kita nak ingatkan, memang setiap bulan itu memang kita sambut. Dan setiap hari itu kita sambut. Bukan setiap bulan, bukan setiap tahun saja, bukan setiap tahun Ma'al Hijrah kita sambut. Bahkan setiap bulan kita sambut. Bahkan setiap hari kita sambut. Allah, ini kita baca apa? Allah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilahi nusyur. Setiap pagi kita menyambut hari yang baru. Begitu juga hari Jumaat. Dalam seminggu kita sambut. Tapi yang masalahnya bila kita sebar hadis palsu, itu tak boleh. Dan ulama mengatakan bahawa dosa maksiat pada bulan-bulan haram ini lebih berat pada dosa-dosa lain, pada bulan-bulan lain. Jadi jangan kita cemari. Kita nak buat amalan sunnah ni bagus. Kita ingatkan orang lain bagus, tapi jangan kita cukup tambah dengan hadis-hadis palsu yang tidak sahih. Sebab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi. Tak ada juga
Tak ada hadis sahihun yusluhu lil hujjah. Tidak wujud. Tidak ada sebarang hadis yang sahih yang boleh dijadikan hujah untuk berkaitan dengan kelebihan bulan Rajab. Ada berpuasa ke? Tidak ada yang spesifik. Tidak ada. Juga tidak berkaitan dengan sebarang hari yang khusus daripadanya. Ada pula tentang mendirikan qiyamul lail pada malam ni, solat ni berapa rakaat-rakaat. Tidak ada juga. Tetapi kita digalakkan secara umum untuk beribadat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, semalam kita ditularkan dengan berita isu sugar daddy. Bila timbulnya isu sugar daddy ni, kita tengoklah apakah punca. Apakah sebab sehingga boleh berlaku kes-kes yang tidak sedikit jumlahnya ini. Semalam 10 Februari hari Khamis, ada beberapa media melaporkan ada kenyataan daripada pengasas ataupun ketua pegawai eksekutif Sugarbook. Sugarbook ni apa? Dia sebuah syarikat aplikasi ala-ala pelacuran. Dia mempertemukan antara sugar daddy dan sugar baby. Adalah namanya, sekian-sekian. Tapi poin dan info yang dapat ialah bilangan pelajar Universiti di Malaysia ni yang menjadi sugar daddy ni ada melalui aplikasi. Ada lebih daripada 14,000 orang. Dan bilangan ini semakin meningkat disebabkan kesukaran hidup para pelajar universiti, terutama sejak kemunculan pandemik COVID-19 ini. Pada bulan Januari 2021, awal tahun baru inilah, bilangan pelajar universiti di Malaysia yang menjadi sugar baby ini meningkat sebanyak 40%. Disebut juga data mengenai 10 universiti di Malaysia ini. Pelajar universiti mana yang paling ramai menjadi sugar baby. Disebutlah, saya nak sebut sini pun adalah Sunway University, International University, Taylor University, disebut. Kita tak tahu sejauh manakah kebenaran dan dia bawa dengan angka-angka. Star University, Monash University, Lincoln University, IPTA pun ada. Jadi data-data sebegini kadang-kadang mengejutkan kita lah. Dan sebenarnya kes ini awal ataupun akhir 2019 kita pernah terdengar kewujudan billboard Sugarbook di Bangsa satu ketika dahulu ataupun di Mutiara. Ini kawasan-kawasan elit lah. Kalau kita tengok dalam billboard itu dan kita masuk website mereka, ada banyak nama-nama pelajar-pelajar, wajah-wajahnya gadis Melayu Islam yang masih muda belia, tanpa segan silu mengiklankan hasrat mereka untuk menjadi sugar babies, lawan pada sugar daddies lah. Dan strategi Sugarbook ni dia mensasarkan pelajar-pelajar universiti ni untuk menjadi sugar baby ni. Dia perkenalkan satu program pelajar. Ia cari pelajar-pelajar yang bermasalah. Yang bermasalah dari segi kewangan. Jadi untuk membolehkan pelajar-pelajar yang ada masalah ni menyelesaikan masalah kewangan mereka dengan memberikan insentif tertentu. Siapa yang nak jadi sugar baby ni, daftarlah. Tapi kena guna email universiti. Ataupun kena ada bukti dia ni pelajar universiti. Bukti slip dan sebagainya. Jadi ketika tahun 2019 lagi, jadi apa yang menakutkan kita lah, gelombang ini satu maksiat yang kita baca di awal hadis tadi lah. Jadi apa punca sehingga perkara ini berlaku?
Jadi pihak saya pihak-pihak tertentulah, Kementerian Pendidikan Tinggi terutamanya, pihak universiti yang terlibat itu, sebab orang tahu dah sudah tular. Perlulah mengambil serius pendedahan terbaru ini, bahawa bilangan pelajar yang menjadi sugar baby ini semakin meningkat disebabkan kesukaran hidup mereka. Kita nak melahirkan pelajar yang sejahtera berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Tapi yang lahir pada hari ini ramai pelajar-pelajar yang sakit. Kita pun rasa malu bila didedahkan secara meluas bahawa ada sebuah universiti tertua di Malaysia ini, dan dialah yang paling berprestij. Dia berada di tempat kelima dari segi ranking di Malaysia ini, yang pelajarnya paling ramai menjadi sugar baby. Bilangannya ada 1,280 orang pelajar. Manakala ada satu lagi universiti awam yang ramai golongan bumi puteranya di situ. Dia berada di tempat yang ke-10. Ada bilangan pelajar 700 orang. Jadi kita ni sebagai seorang murabbi Melayu Muslim lagi, jadi kita perlulah mengambil tindakan ataupun mewariskan perkara ini. Mungkin kita perlu buat laporan kepada pihak polis. Kalau benar dia ambil tindakan, kalau salah pun itu ambil tindakan juga sebab fitnah, sebab memalukan IPTA kita. Kalaulah ini tidak benar. Muslimin muslimat sidang hadirin yang dikasihi sekalian, bila timbul isu ini, kita tengok apakah punca. Boleh jadi berkaitan dengan himpitan hidup. Hidup terhimpit disebabkan dengan sistem ekonomi yang tidak seimbang. Contohnya anak muda universiti mahasiswa ni, mereka tersepit dengan kos, dengan hutang. Kos pengajian tinggi. Menyebabkan mereka ni nak selesaikan macam mana. Tak nak menyusahkan keluarga, maka mereka menjual diri. Waliyahzubillah. Ataupun ia mungkin berkaitan dengan tekanan mental. Macam mana? Sebab hari ni semua orang ada handphone. Semua orang boleh akses macam-macam. Keterbukaan media sosial. Ada orang yang menayangkan makanan yang sedap, menayangkan pakaian yang mahal, menayangkan kemewahan, menayangkan kebahagiaan, menayangkan kekayaan masing-masing dalam media sosial, menyebabkan mereka yang tidak ada, mereka akan rasa tertekan. Kenapa aku tak ada? Tekanan mental. Mungkin juga berkaitan dengan maruah masyarakat. Bila didedahkan dengan gejala hedonisme yang terlajak ini, khususnya melalui medium TikTok ni. Hedonisme ni mengajar manusia ni hidup itu hanya sekali. Jadi kalau sekali hidup ni kena pilih jalan enjoy, kena happy. Buat TikTok kan. Ataupun berkaitan dengan kehidupan di kampus. Kalau kampus-kampus tu yang tertentulah lebih berorientasikan bisnes. Dan swasta lah terutamanya. Bukan nak membina generasi murabbi, generasi berilmu, generasi berbudi. Mahal, yuran-yuran mahal. Tapi nak belajar. Jadi mereka yang tak mampu bayar yuran, mereka perlu pinjam PTPTN. Maka bila terbeban dengan bebanan sebegini, terpaksalah mereka berhutang budi membayar bodi. Tapi yang lebih penting ialah bila undang-undang yang ketat, yang serius kepada undang-undang penzinaan ini tidak disyariatkan, tidak dikuatkuasakan. Hukum penzina bagi orang telah berkahwin ini lebih berat. Kita kena beri. Kalau dalam Islam ni apa dia hukumnya? Hukum rejam. Takutlah kalau orang kena hukum rejam. Dulu orang takut kepada hukum rejam. Tapi sekarang ni kalaulah suami curang, isteri ni nak kata apa? Dia sanggup bunuh suami dia. Ataupun kalau isteri itu curang hari ni. Kalau suami curang, isteri sanggup bunuh. Kalau isteri curang, suami sanggup bunuh dia. Sanggup cincang.
Mana cincang tu lebih teruk daripada rejam. Lebih sadis daripada rejam. Kalau dulu orang kata mencuri tu, hukuman potong tangan tu kejam. Tapi sekarang ni bukan potong tangan saja. Dia potong kepala sekali. Dia bantai sampai lunyai orang mencuri. Lebih kejam daripada apa yang mereka katakan hukum Islam terkejam. Jadi sebenarnya kita kena kembali kepada hukum syariat. Orang yang masih bujang perlu disebat 100 kali sebatan. Tak takut dia? Takutlah. Malu pun dapat, sakit pun dapat. Jadi, apakah penyelesaiannya kepada isu ini? Kita perlulah kembali perkasakan bahagian undang-undang syariat. Bahagian penguasaan. Beri peruntukan yang lebih untuk pegawai agama Islam yang bertugas ni. Tambahlah kaki tangan sokongan. Yang mereka ni lebih tumpu kepada tanggungjawab mencegah kemungkaran. Termasuklah juga kita martabatkan mahkamah syariah. Media sosial ni perlu dikekang. Banyak sangat terbuka ni perlu dikekang. Selaras dengan kaedah usul fiqh. Idza dhaqa al-amru ittasa' wa idza ittasa'a al-amru dhaqa. Bila perkara tu sempit kita luaskan, bila perkara tu luaskan kita sempitkan. Dan perlu juga kita ni cari mekanisme untuk kita memberikan pendidikan percuma. Bantuan laptop, bantuan wifi, bantuan. Ini sudah ada semua ni. Bantuan notebook dan sebagainya. Sudah ada. Sudah ada dan kita bukanlah bermaksud kita menafikan perkara yang sedia ada. Tapi kita kena berusaha untuk menambah baik ke arah itu. Kita tak kata, memang sudah ada, memang orang bagi dah notebook, orang dah bagi dah wifi free, bagi dah kad free, bagi dah laptop lagi. Dan ada juga yang ditaja pembelajarannya. Ada juga hartawan-hartawan NGO yang sanggup bayar yuran kepada individu tertentu. Yang ni kita tak nafikan dan kita minta diperbanyakkan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, boleh jadi antara sebab-sebab inilah, sebab-sebab kelalaian, hedonisme, sugar baby dan sebagainya ini, ia menyebabkan bala ini masih lagi belum terangkat. Yang masih menyebabkan Allah Ta'ala belum mengangkat lagi bala ini. Jadi marilah kita sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta Allah Ta'ala angkatlah bala ini, dan kita banyaklah istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni bebas daripada bala dan pandemik ini. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, cukuplah setakat itu dulu untuk pagi ini. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa kita semua dan juga mengangkat bala yang ada dalam negara kita ini. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah daripada kami ini perbuatan-perbuatan terkutuk, perbuatan munkaratul akhlak wal a'mal, akhlak-akhlak yang buruk, penyakit-penyakit yang buruk, keinginan-keinginan yang buruk. Wahai Tuhan yang Maha mendengar doa para hamba-Nya. Allahumma ya rafi'al bala, irfa'il bala anna wa an jami'il muslimin. Wahai Allah, Tuhan yang mengangkat bala, angkatkanlah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Allahumma ya dafi'al bala, idfa'il bala anna wa an jami'il muslimin. Wahai Tuhan, wahai Allah, Tuhan yang menghindarkan bala, hindarkanlah bala daripada kami dan seluruh umat Islam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal af minkum. Minta maaf kalau ada yang terasa. Okey, cukup setakat dulu. Kita jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.